Shalom saudara sekalian dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat. 我请大家翻开我们的圣经，就是提摩太前书第4章。 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-8. 就是从第7节的后半段到第8节。 Ayat ini tadi sudah kita bacakan di responsoria. 刚才我们在情经文已经阅读这个经文了， Tapi ada baiknya saya akan bacakan satu kali lagi menjadi dasar dari khotbah pada hari ini. 我会再读一遍，今天这经文成为我们正道的基础。 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-8. 提摩太前书第4章从第7节的后半段到第8节。 Demikian bunyi firman Tuhan, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Nah saudara, kalau saudara memakai Alkitab dari handphone dengan terjemahan baru terbitan 74, barangkali terjemahannya adalah latihlah dirimu beribadah, begitu ya. Tetapi dalam terjemahan Alkitab yang baru terbitan 2023 dari LAI, maka terjemahannya menjadi latihlah dirimu untuk menjadi saleh. 在第7节的后半段是在敬虔上操练自己。如果弟兄姐妹们在手机是用电子版的，是这个1974年的，他就会在说在敬拜上操练自己。但是如果在2023年版的话，弟兄姐妹会看到就是在敬虔上操练自己。 Nanti akan saya jelaskan kemudian. 我会为大家解释。 Ayat 8 berbunyi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 第8节，操练身体益处还少，唯独敬虔，凡事都有益处，因为今生和来生的应许，应有今生和来生的应许。 Mari Bapak Ibu sebelum lebih jauh merenungkan ayat ini, kita berdoa sekali lagi mohon pimpinan Roh Kudus. 弟兄姐妹，我们还未听神的话语的时候，我们来一起祷告，请圣灵来带领我们。 Ya Tuhan, seperti lagu yang barusan kami naikkan, menjadi serupa dengan Engkau, itulah kerinduan dan permohonan kami. 主啊，就像我们刚刚所唱的诗歌，我们愿像你。 Kami mau, kami rindu untuk semakin serupa dengan Engkau. 我们愿意，我们渴慕更像你。 Di dalam kehidupan yang sementara di dalam dunia ini dan yang berjalan begitu cepat, 在这世界暂时的世界上，时间过得很快。 biarlah kami boleh Tuhan proses semakin hari semakin boleh serupa dengan Engkau. 求主每天来塑造我们，让我们每天越来越像你。 Pada saat ini hadirlah di tengah-tengah kami dan nyatakanlah kehadiran-Mu ya Tuhan melalui suara-Mu yang akan kami dengarkan. 主啊，求你这时候与我们同在，也透过你的声音，我们可以来听你的话语。 Berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. 求你对我们说话，因为我们已经预备好我们的心来聆听你的话语。 Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感恩，我们这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada waktu saya praktek di sebuah gereja, ada satu hal yang menarik yang saya amati. 弟兄姐妹们，当我在服侍的时候，我就注意到有一个很有趣的事情， Yaitu setiap hari Minggu pagi, itu biasanya ada di meja pastori kami itu ada yang menyediakan sarapan pagi. 就是在每天主日早上呢，在办公室的桌上都有人来预备早餐。 Karena memang hamba-hamba Tuhan kalau Minggu pagi itu sudah sibuk persiapan dan lain sebagainya, biasanya sudah nantilah habis pelayanan baru sarapan dan lain sebagainya. 因为神仆们在主日早上的时候都很忙了，所以他们就想，等一下我已经服侍完了以后，我才吃早餐。 Awalnya saya pikir sarapan ini disediakan oleh majelis gereja atau oleh pengurus komisi. 一开始我以为这早餐是执事或者是圣工人员帮我预备的， Tapi ternyata bukan. 原来不是。 Saya bertanya ke sana kemari dan pengen tahu siapa orang yang menyediakan itu. Paling tidak, aku mau mengucapkan terima kasih kalau dia datang ke gereja. 我到处询问，其实是谁来预备我的早餐呢？如果他来到教会的话，至少我要对他说声谢谢。
Ternyata dari ngobrol sana ngobrol sini, yang menyediakan sarapan itu ternyata adalah dulunya adalah jemaat di gereja itu. 我就后来问了有几个弟兄姐妹，我就发现原来这个人他以前就是教会的会友， Dan sudah bertahun-tahun kemudian dia tidak pernah datang lagi untuk beribadah. 他就是这几年了已经不到教会来了， Tapi dia masih terus setia mengirimkan sarapan itu untuk hamba-hamba Tuhan di gereja. 但是他很忠心的每个主日就是为教会的神仆预备早餐。 Nah, orang yang menginformasikan kepada saya itu sekaligus meminta saya untuk kalau ada waktu tolonglah besuk dia. 那告诉我的人呢，他就跟我说：“那请你也去探访他吧。” Singkat cerita, beberapa bulan kemudian saya ada kesempatan saya mengunjungi rumah orang tersebut. 长话短说，那几个礼拜后，我就到了那个人的家。 Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Dia sangat komit menyediakan setiap hari Minggu pagi. Dia menyediakan sarapan untuk hamba-hamba Tuhan. 我就谢谢他的关注，每一个主日他就为神仆们预备了早餐。 Lalu dia katakan nggak perlu sungkan, memang itu sudah komitmen saya sejak dulu. 他说不用客气，这我已经立志了，就是要预备了这个早餐。 Bukan hanya untuk kamu, dari hamba-hamba Tuhan yang dulu-dulu juga aku udah komit menyediakan sarapan hari Minggu pagi. 不单是为你而已，但是就从几年前有牧师们，我也是为他们预备了。 Anggap aja ini berkat dari Tuhan. 你就想这个就是神给你的恩典吧。 Setelah itu saya segera masuk ke pertanyaan yang lebih dalam kepada Bapak ini. 接下来我就更深处的再问他一个问题。 Pak, kalau begitu kenapa Bapak udah lama nggak ke gereja? 那弟兄啊，你为什么那么久了不到教会呢？ Lalu yang mengagetkan adalah jawaban Bapak ini. 让我很惊讶的就是这个弟兄的答案。 Oh, saya nggak perlu datang ke gereja. 哦，我就不用到教会了。 Yang penting kan bagaimana hubungan pribadi saya sama Tuhan kan? 最重要的不是我与神的关系吗？ Saya hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang setiap minggu datang ke gereja. 我比每个星期到教会的弟兄姐妹们的生活还比他们好得多呢。 Buktinya saya bisa memperhatikan hamba-hamba Tuhan. 你就看我还可以去注意关注这神仆们的生活。 Coba kamu perhatikan orang-orang yang datang ke gereja beribadah setiap hari Minggu. 请你看看那每个星期来到教会的弟兄姐妹， Apakah ada hidupnya mereka berubah? 他们的生活是否改变了？ Apakah mereka hidupnya lebih baik? 他们的生活是否更好呢？ Untuk apa? Dia katakan begitu. 他说：“为什么要去教会呢？ Orang, ya mungkin dia mengeneralisasi, mungkin hanya oknum begitu ya, tetapi dia bicaranya seperti itu masih saya ingat. Orang yang datang ke gereja nggak bisa jaga mulutnya, hanya untuk cari nama dan lain sebagainya. 他可能就直接看一整片，其实他可能在讲的是某某的一个人。 Jadi saudara, akhirnya dia katakan, saya males untuk datang ke gereja dan bertemu dengan orang-orang seperti ini. 他就说我懒到教会，因为我就不想再见这样的人。 Saudara, ini merupakan sebuah kondisi dan pertanyaan yang sulit bagi saya, bagi seorang mahasiswa praktek. 这个问题呢，对我来说，那时候我在实习是一个很艰难的问题， Saya nggak bisa jawab apa-apa waktu itu. 我也不能回复他什么。 Tetapi saya menutup perjumpaan itu dengan mengatakan kalimat seperti ini. 但是我就结束了那一天的探访，我是这样说的： Bapak kan tetap harus datang ke gereja. 弟兄啊，你还是必须来到教会， Karena datang ke gereja itu kehendak Tuhan. 因为来到教会是神的旨意。 Bapak datang ke gereja bukan untuk bertemu dengan orang berdosa, 先生来到教会不是来去看罪人， tetapi untuk bertemu dengan Tuhan. 但是是要来遇见神。 Kita semua orang berdosa. 我们每个人都是罪人。 Saya pamit dari rumah itu. 那我就离开了。 Tapi waktu perjalanan pulang, terus saya berpikir, apa yang salah terhadap situasi ini? 那我在回到家的路上，我一直在思想，其实问题是到底是在哪里呢？ Bagi orang-orang yang ada di gereja, mereka melihat Bapak ini punya masalah rohani. Dia nggak datang ke gereja. 对于在教会的弟兄姐妹们，他们会看这位弟兄是有问题了，因为他不来教会。 Bagi Bapak ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia melihat orang-orang yang datang ke gereja, mereka punya masalah rohani. 对于这位弟兄的话呢，来到教会的弟兄姐妹，他们有属灵的问题。
Jadi di mana letak persoalan yang sebenarnya? 那其实问题是出在哪里呢？ Pikir-pikir, saudara, saya renungkan terus. 我一直在思想，一直在思考。 Dan kemudian saya mendapat jawabannya. 后来我就发现了一个答案。 Kemudian letak permasalahannya adalah di dua-duanya. Bapak ini punya masalah rohani. 那我就发现，其实问题是在两边。这个先生弟兄他有这个属灵的问题。 Lalu tanda petik, oknum jemaat yang datang ke gereja secara rutin itu juga punya masalah rohani. 还有那固定来到教会的某某人，他也是有这个属灵的问题。 Singkat cerita, 长话短说， masalahnya adalah baik Bapak ini maupun orang-orang yang datang ke gereja secara rutin bertahun-tahun tapi hidupnya tidak ada perubahan, masalahnya adalah mereka semua tidak dimuridkan dengan baik. 问题是这位弟兄还有那来到教会的人呢，他们没有参加过这个门徒训练，没有好好的被训练。 Semuanya tidak bertumbuh karena tidak pernah dilatih, dikondisikan, dimuridkan secara sengaja. 他们不成长，因为没有这个有意的门徒训练。 Saudara, seorang tokoh pemuritan gereja-gereja di Asia Tenggara dari Singapura ini, Pastor Edmund Chan pernah berkata, 有一位这个门徒训练家，他这样说，就是 Edmund Chan 牧师。 kesalahan kebanyakan gereja-gereja adalah memperlakukan jemaatnya seperti konsumen, tetapi tidak sungguh-sungguh mengkondisikan dan melatih jemaat secara sengaja untuk menjadi murid Kristus dengan cara yang benar. 大多数教会的错误是将会友视为消费者，但没有真正有意的以正确的方式调解和训练会友成为基督的门徒。 Jadi jemaat diperlakukan seperti konsumen. Oh, kayaknya gereja ini panas ya. Lalu nanti hamba Tuhan dan majelis rapat kita beli AC untuk tambah dingin, begitu ya. Oh, khotbahnya kurang semangat. Ayolah kita undang hamba Tuhan yang khotbahnya lebih bersemangat. Jadi memperlakukan jemaat seperti konsumen. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat, ya itulah yang langsung dijawab begitu. 教会就看会友视为这个消费者，比如说教会觉得很热，那教会就很快的想办法如何让我们的情况会更冷一些。如果今天的讲道就不积极的，那教会就想办法如何让那个讲道会更好。这样的话，教会就是只看为这个会友就是一个消费者而已，他们需要什么就提供什么。 Jadi gereja lupa untuk menjalankan visi Kristus yang sesungguhnya, untuk memuridkan para jemaat dengan cara yang benar. 教会就忘了，教会真正对会友弟兄姐妹的意向，就是要为他们做一个正确的门徒训练。 Memuridkan jemaat, melatih jemaat sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana hidup di dalam dunia ini. 就要去训练会友们，就是像耶稣他那时候如何来训练他的门徒。 Saudara, maka visi pemuritan bagi gereja kita, GMI Immanuel beberapa tahun ini menjadi sangat penting sekali. 所以门徒训练这个意向，对我们教会来说是非常重要的。 Bahwa kita rindu setiap jemaat GMI Immanuel adalah murid Kristus yang dilatih secara khusus dan disengaja. 我们渴慕每一位的教会的弟兄姐妹们，他们就是有意的可以来参加这个门徒训练。 Melalui kelompok kecil live gereja kita mengkondisikan agar setiap kita mengalami proses pemuritan dan perubahan hidup yang benar. 通过生命小组，他们就可以透过这个过程，他们也可以改变他们的生命。 Dan tema kita hari ini adalah menjadi tema yang begitu penting sekali. 所以今天我们的主题是非常重要的。 Kita diingatkan bahwa untuk kita bertumbuh rohani menjadi saleh, kita harus berlatih. 我们被提醒，若我们要有一个敬虔的生活，我们必定要操练自己， Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. 在敬虔上操练自己。 Dengan kata lain, untuk kita mau berubah secara karakter, untuk kita boleh bertumbuh secara rohani, itu harus dilatih. 换句话说，我们如果要改变我们的品格，那我们就必须来操练自己。 Saudara, kita melihat perbandingan beberapa ayat ini tadi sudah saya katakan dalam terjemahan yang
tahun 74 terjemahan baru edisi pertama itu dikatakan di situ latihlah dirimu beribadah. 我们要一起看这个经节，就是从1974年的这个翻译版，是说在敬拜上。 Saudara, nanti saya akan jelaskan pada bulan depan bagaimana kenapa Alkitab itu perlu diperbaharui sehingga ada terjemahan baru 2 begitu ya. 下个月我会解释给大家为什么圣经一定要被更新，有第2的版本。 Karena bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia ini berkembang sedemikian rupa dan cepat. 因为我们用的这个印尼语呢，就是发展得很快。 Saudara, di dalam terjemahan lama, latihlah dirimu beribadah, menjadikan ayat ini kemudian dipahami kalau kita mau beribadah, kebaktian, kita harus melatih diri kita begitu ya, dalam kaitannya dengan kebaktian di gereja. 在旧的版本呢，意思就是说，在敬拜上，在我们参与崇拜的时候，我们要来操练自己。 Tetapi sesungguhnya ayat yang dipakai itu, kata yang dipakai itu bukan menunjuk kepada ibadah dalam kebaktian di gereja. 但是呢，真正的词用在这里的词的意思，不是在教会参加崇拜， Tetapi ibadah dalam pengertian yang luas, yaitu kerohanian, kehidupan kesalehan begitu. 但是是更广义上的一个意思，就是在敬虔上。 Maka karena ayat yang dipakai adalah kata Latin, kata Yunani yang dipakai adalah eusebia, itu adalah kesalehan, ibadah dalam arti yang luas sekali. 因为在这里用的希腊词就是 eusebia， 就是广义上的从敬拜的意思， Bukan lateria, yaitu ibadah dalam pengertian kebaktian di gereja. 不是 latreia， 就是载意的崇拜，就是在圣殿里的崇拜。 Kalau kita compare dengan bahasa Inggris begitu ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ dikatakan train yourself to be godly, itu artinya latihlah dirimu untuk menjadi kudus begitu ya, untuk menjadi saleh. 如果我们再看英文的圣经版本的话，就是说 train yourself to be godly， 在这里就是说我们在敬虔上要来操练自己。 Rasul Paulus menulis kepada Timotius, anak rohaninya, dan juga kepada jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Timotius dengan berkata, kalau kamu ingin bertumbuh, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. 使徒保罗对提摩太，他的属灵的儿子，也是为这哥林多的教会这样说，就是如果他们想要成长的话，那他们需要来操练自己，在敬虔上操练自己。 Harus berlatih seperti bagaimana kamu melatih dirimu untuk latihan badani, latihan fisik, dia katakan. 要来操练自己，就是好像我们在操练我们的体能。 Saudara, menarik sekali kemudian kata yang dipakai untuk kata latihlah, saudara perhatikan kata latihlah dirimu, latih itu dari kata gumnazo, exercise begitu ya artinya. 很有趣的，在这里我们看这个词操练的话，是从一个原词叫 gymnazo。 Saudara, kata gumnazo yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini adalah kata yang dipakai oleh para atlet untuk berlatih secara fisik, yang menjadi akar kata dalam bahasa Inggris akhirnya menjadi gimnastik, saudara. Gumnazo, latihlah dirimu, itu artinya nge-gym, saudara ya, berlatih secara exercise. 保罗使用的这个操练的词就是 gymnazo， 这个词就是我们知道的这个操练身体的 gymnastic 的词根。 Rasul Paulus mengatakan latih exercise atau gym secara fisik itu berguna untuk kehidupan yang sekarang ini. 使徒保罗说，我们如果来健身的话，来操练身体的话，是对我们现在的生活有益处的。 Hidup kita optimal, sehat, dan bisa melakukan berbagai aktivitas. 我们健康，我们也可以有最佳的这个生活质量。 Tapi lebih penting daripada itu, rohani kita itu juga mesti gym, saudara, mesti di-exercise, dilatih sedemikian rupa. Karena bukan hanya berguna bagi saat ini, hidup saat ini, tetapi juga berguna bagi hidup yang akan datang. 但是更重要的，我们需要把我们的灵性也操练了，因为不单只在这时候有益处，但是也是在来生也有益处的。 Saudara, di dalam responsoria yang tadi ada satu ayat lagi yang dibacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dan 25, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah,
Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. 刚才我们读的起因经文就是哥林多前书第9章第24到第25节说：岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制。你们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。 Saudara, firman Tuhan memberitahu kepada kita untuk sesuatu hadiah, piala atau mahkota yang fana saja, orang berlatih sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiah itu. 弟兄姐妹们，圣经告诉我们，为得到这个能坏的一个奖赏，人就很努力的、很有纪律的去操练自己。 Sesuatu yang begitu penting dan berharga tetapi sementara sesegera mungkin juga dilupakan semua orang. 一个看起来宝贵的、暂时的东西，但是其实过不久人就遗忘它了。 Tetapi kita sebagai murid-murid Kristus, kata Rasul Paulus, mari kita melatih diri kita sedemikian rupa secara rohani dengan tekun, saudara, sehingga kita dapat memperoleh hadiah yang bernilai kekal sifatnya. 但是我们作为基督的门徒，我们就要来训练我们的灵性，好让我们有一天我们可以得到那不坏的奖赏。 Nah, sekarang pertanyaannya, latihan apa sekarang yang perlu kita lakukan untuk kita boleh menjadi saleh? 那问题是我们现在需要来训练什么呢？让我们在敬虔上可以操练自己。 Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga telah menjadi pengikut dari Kristus. 使徒保罗这样说：“你们该效法我，像我效法基督一样。” 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 哥林多前书第11章第1节。 Jadi saudara, yang perlu kita latih adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita latih. 我们需要操练的就是耶稣所做的，那就是我们需要来锻炼我们自己。 Secara singkat ada 3 bagian yang Tuhan Yesus lakukan dan kita harus latih dalam hidup kita. 主耶稣做了3个事项，让我们也是要来做的。 Yaitu latihan yang pertama adalah latihan yang ke atas. 第一的训练就是向上训练自己， Yaitu hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. 我们与神亲密的关系。 Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan bagaimana selama hidup dan pelayanannya di dalam dunia ini, dia terus menjaga relasi yang intim terus setiap hari, setiap saat dengan Allah Bapa. 主耶稣为我们树立了一个榜样，就是当他在世上服侍的时候，他如何与天父有着亲密的关系。 Dan ini dia lakukan dengan disiplin yang ketat sekali, saudara. 他严守纪律的来实行这一切。 Walaupun dia sibuk luar biasa. 虽然他很繁忙， Dari pagi sampai malam kegiatan pelayanan Tuhan Yesus sangat sibuk sekali sampai dia katakan anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. 他从早到晚就是很忙的去服侍。后来他就说，人子就没有地方来放他的头。 Walaupun Tuhan Yesus sering mengecam orang-orang Farisi yang mengatakan orang-orang yang disiplin rohani, yang menyebut mereka disiplin rohani adalah orang-orang yang munafik. 虽然耶稣常常批评这个法利赛人、文士人，他们是一个假冒伪善的人， Mereka sudah dibutakan oleh agama. 他们就因为他们的宗教已经迷茫了， Mereka lebih menuruti kewajiban agama daripada mengikuti kehendak Tuhan. 他们更要去履行这个宗教的义务，比较来履行神的旨意。 Dan memandang semua orang yang tidak melakukan kewajiban agama sebagai orang berdosa. 他们也视为所有不做这个宗教义务的人，他们就是罪人。 Tuhan Yesus sering mengecam orang-orang Farisi seperti itu, bukan? 主耶稣不是常常责备那个法利赛人吗？ Tetapi jangan lupa, Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. 但是不要忘记，耶稣就这样对门徒们说：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。” Itu artinya saudara, disiplin rohani, beribadah, berdoa, membaca firman secara rutin, itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. 意思就是说，这个属灵的纪律是很重要的，我们需要祷告、读经。 Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup dalam dunia ini. 耶稣活在世上的时候，这就是耶稣所做的。 Hari-hari Tuhan Yesus ke bait Allah dan mengajarkan Taurat Tuhan. 耶稣每一天到了殿中，他就在那边教导神的话语。 Malam hari dia ke bukit yang namanya Bukit Zaitun, berlutut dan berdoa di sana. 晚上他就到了这个橄榄山，去那边祷告。 Tuhan Yesus membangun gaya hidup atau kebiasaan rohani, disiplin rohani, membaca firman, berdoa setiap hari. 主耶稣建立一个属灵的生活方式习惯，来祷告、读神的话语。 Mari kita latih disiplin rohani yang pertama ini, saudara. 好让我们大家可以来操练自己，来履行这个第一个的操练。 Gereja memiliki gerakan membaca Alkitab 1 hari 1 pasal. 我们教会有一个读经的活动，就是每一天我们读一章， Mari kita baca dengan setia. 好让我们每天忠心的去阅读。 Banyak jemaat mengatakan, Boksu aku udah baca nggak ngerti. 很多弟兄姐妹就说，牧师我已经读了，但是我不明白。 Nggak apa-apa, baca terus saya katakan. Saya juga banyak yang nggak ngerti. 没关系，再继续读吧，因为我自己其实也是很多不明白的。 Kita setia baca terus, nggak mengerti baca terus nggak apa-apa. 我们忠心的去阅读，不明白还继续阅读。 Nanti tiba-tiba Roh Kudus akan membuka pikiran kita untuk mengerti bagian firman Tuhan itu. 圣灵将会来打开我们的心眼，让我们可以明白他的话语。 Masalahnya kalau kita nggak ngerti ada di kita, bukan masalahnya di Tuhan. 问题是当我们不明白，问题是在我们这里，不是在神 Bukan 这边。 masalahnya dibaca Alkitabnya. Kita harus baca terus setiap hari. 问题不是在读圣经那方面，因为我们需要每天在读经。 Sebentar lagi Rabu ini saudara kita masuk ke dalam masa Lenten. 这个星期三我们会开始我们的预苦期， Gereja menyediakan renungan Lenten selama masa Prapaskah ini. 在这个预苦期，教会已经为我们预备了这个预苦期的领修手册。 Saya mendorong setiap jemaat, mari kita latih, disiplinkan diri kita. Setiap hari kita membaca renungan Lenten, kita berdoa, membaca firman. Setiap hari. Ini merupakan satu masa latihan rohani yang sangat baik, masa Lenten ini. 我鼓励大家，每一天请大家可以把这个手册读了，每一天祷告、读经。这个预苦期是一个很好的练习的期间。 Latihan ke atas, saudara, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. 我们向上操练，让我们更亲近我们的神。 Latihan kedua adalah latihan ke dalam, 第二的训练就是内在的训练， yaitu perubahan karakter dan keserupaan kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. 就是我们的性格改变，我们也越像耶稣。 Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan teladan karakter yang baik, bagaimana caranya hidup di dalam dunia ini. 主耶稣已经给我们了一个好榜样，我们在世上如何的生活。 Bagaimana Kristus ketika dia menghadapi tekanan dan ancaman. 耶稣当他面对威胁和挣扎压力的时候，耶稣如何呢？ Bagaimana Kristus ketika dia menghadapi godaan dari iblis. 当耶稣面对魔鬼的诱惑的时候，耶稣的反应 Bagaimana 什么？ Kristus ketika dia menghadapi kelelahan secara fisik, dia haus dan dia lapar. 当耶稣身体疲惫、口渴和饥饿的时候， Bagaimana Kristus ketika dia menghadapi fitnah. 耶稣如何来去面对诽谤？ Bagaimana Kristus menghadapi perlakuan yang tidak adil. 耶稣如何来去面对不公平的待遇？ Bagaimana sikap dan karakter Kristus ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dia tolong, dia latih, yaitu murid-murid yang begitu dikasihi dia. 当耶稣被他所帮助、他教导的门徒抛弃的时候，耶稣的反应、耶稣的态度是什么？ Bagaimana karakter dan sikap dia ketika dia harus disiksa, dianiaya, dicambuk,
dikenakan mahkota duri, dan digantung, dipaku di atas kayu salib. 当耶稣面临苦刑的时候，他被逼迫，他被鞭刑，钉刑，也被钉在十字架上，带着这个荆棘的冠冕。耶稣的反应是什么？ Alkitab jelas sekali memperlihatkan bagaimana karakter Kristus menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup di dalam kehidupan ini. 圣经很清楚地告诉我们，当耶稣面对这所有在生活的挣扎的时候，耶稣的反应是什么？ Semua permasalahan yang kita juga hadapi sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. 也是我们每天面对的问题。 Nah, kita lihat kesaksian firman Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal yang tidak memuliakan nama Bapa di sorga. 我们来看主耶稣的见证，尽管耶稣他从未做不荣耀神明的一些行为， Perkataannya yang keluar dari mulutnya tetap merupakan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang memberkati orang-orang lain. 耶稣的话语是好的，是来建立、来祝福别人。 Dia menghadapi semua pergumulan hidup dalam dunia ini dengan sabar, dengan penuh kasih, dengan bersukacita, dengan tetap peduli kepada orang lain, dan dia mengampuni, bahkan dia memberkati. 当他面对所有困难的时候，耶稣仍然会有一个爱心、关心、喜乐的心来面对这一切。 Nah saudara, inilah yang perlu kita latih. Ini perlu kita latih loh dengan sungguh-sungguh, saudara. 这是我们需要真正的去训练的， Nggak bisa otomatis terjadi dalam hidup kita adanya karakter Tuhan Yesus itu. 不能就直接吃动的，已经有在我们的生活了。 Harus kita latih dengan sungguh-sungguh. 我们必须真正的去锻炼它。 Saudara, sudah seberapa lama kita menjadi orang Kristen? 弟兄姐妹，我们曾经或成为基督徒有多久了？ Sudah berapa khotbah-khotbah terbaik yang pernah kita dengarkan? 我们曾经听过有多少的很好的这个正道？ Sudah berapa seminar pembinaan yang kita ikuti? 我们已经参加了有几个讲座。 Pertanyaannya sekarang, sudah seberapa mirip kita dengan Tuhan Yesus? 问题是现在我们与耶稣像了吗？ Yang terakhir, yang ketiga adalah latihan yang keluar, outward, 最后的训练就是我们外在的训练， yaitu untuk bersaksi dan menjadi berkat. 我们做见证，成为祝福。 Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. 主耶稣说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。” Menjadi murid Kristus yang sejati artinya adalah kita hidupnya berbuah banyak yang memuliakan nama Bapa kita di sorga. 成为基督真正的门徒，就是我们要多结果子，来荣耀我们父的名。 Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang indah selama hidup dan pelayanannya dalam dunia ini. Ia berkeliling hari-hari memberitakan Injil, dia mengajar dengan penuh kuasa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberi makan orang banyak. 主耶稣他在世上的时候，他做了这许多的见证，他就是为神传福音。 他也是医治病人、赶鬼，也是喂养了许多人。 Melihat orang banyak itu dikatakan, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Sebab orang-orang ini lelah dan terlantar, seperti domba-domba yang tidak bergembala. 当耶稣看见那许多人的话，他就怜悯他们，因为他们是因苦流离，如同羊没有牧羊一般。 Kata yang dipakai adalah compassion. Saudara, dia digerakkan oleh belas kasihan. 在这里用的词就是 compassion，就是怜悯。 Saudara, memang banyak dari antara kita suka berbuat baik. 弟兄姐妹，可能在我们这里，我们就很喜欢的去行善。 Banyak orang pada dasarnya adalah orang baik. 其实我们大家本来就是一位好人。 Dalam pengertian, ya semua orang berdosa. Dalam pengertian suka berbuat baik begitu ya. 意思说，我们大家是罪人，但是我们就很喜欢的去做善事。 Ada yang punya passion untuk berbuat baik. 有一些人他有一个热情来去行善， Berbuat baik sesuai dengan apa yang ia suka untuk dia lakukan. 他按他喜欢的他就去行善， Itu passion. 这就是他的热情。
Tapi bedanya dengan compassion, 但是跟这个怜悯不一样的话是什么呢？ compassion adalah melakukan satu perbuatan yang sebetulnya dia nggak mau lakukan. Compassion 的意思就是做一件事情，其实他是不喜欢做的， Tapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa di sorga, dia mau melakukannya. 但是因为这是上帝的工作，他就做了。 Tuhan Yesus pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 主耶稣说：“趁作白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。” Compassion di dalam hal Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Compassion 的意思就是我们要为神做神的工作。 Saudara, walaupun saya seorang pendeta, jujur banyak hal sebetulnya secara manusiawi saya itu tidak suka untuk melakukannya. 弟兄姐妹们，我是一位牧师，但是作为人，其实我有一些事情我是不喜欢做的。 Contoh ya, saudara, misalkan perjalanan pelayanan ke pedalaman, misalkan itu, aduh, secara manusia, secara fisik itu, aduh, saya enggan begitu ya. 举例的话，如果我需要到内部很远的地方去服侍的话，我其实不想去。 Misalkan November, Desember ya, lalu kita meresmikan gereja di Semukau. 就是在去年的11或者12月的时候，我们到了这个世木高的教会，有一个新的教会， Gerejanya bagus, saudara. 那边的教会很美很漂亮。 Saya mendorong jemaat semua di tempat ini ada kesempatan pergilah ke sana. 我鼓励这里的弟兄姐妹们，如果你有机会的话，请你可以到那边去看。 Nah, tapi masalahnya untuk mencapai di sana ini di tengah-tengah hutan belantara, saudara ya. Jadi untuk mencapai tempat itu kita harus melewati jalan dengan medan yang penuh perjuangan. Nah, saudara lihat mobil besar begini aja bisa masuk ke dalam. 但是就是问题是在这里，要到那边有一个很长的路程，也是很艰难的，因为是在荒野里面。 Saya sudah pergi ke sana kira-kira 4 atau 5 kali. 我已经到了那边4到5次， Setiap mau pergi selalu berpikir, aduh berat banget nih perjalanannya. 每次要去的话，我就跟自己说啊，这个已经很艰难了，这个旅程。 Tetapi saudara, ketika ada di sana, berjumpa dengan jemaat-jemaat di sana, berinteraksi dengan mereka, beribadah bersama-sama dengan mereka, saudara. Mereka sangat antusias, mereka sangat bersemangat, dan kemudian sayalah yang mendapat berkat dan kekuatan di sana. 但是当我已经到那边的时候，我可以遇见那边的弟兄姐妹，跟他们互相互动，还有跟他们一起敬拜的时候，是我得到了神的祝福。 Jadi setiap kali mau ke sana, pikirannya, wah berat. 每次要去那边的时候，就会觉得哇，这个很艰难去那边。 Tapi setiap pulang dari sana, saudara, setiap pulang dalam perjalanan keluar dari tempat itu, bahkan sampai di pesawat, bahkan sampai di Jakarta, saya selalu berpikir, saya akan kembali lagi ke sana. 每次要回来的时候，就在路上要到雅加达的时候，我就跟自己说，我下次还要去那边。 Ini compassion, saudara. 这就是 compassion， Sesuatu 怜悯 yang bukan saya suka untuk lakukan. 这就不是我喜欢去做的。 Tapi karena ini adalah panggilan dan pekerjaan Tuhan di sana, saya mau melakukannya. 但是因为是神的呼召，是神的工作，我愿意去做。 Dan untuk memiliki compassion ini, saudara dan saya perlu dilatih. 让我拥有这个连续的心的话，我就需要操练自己， Nggak bisa otomatis, saudara. 不能自动有的。 Kita bersyukur gereja kita punya satu paket pelatihan disiplin rohani dan kita sudah jalankan ini kepada pemimpin gereja, majelis dan hamba-hamba Tuhan dan semua pemimpin live di gereja kita. 我们感谢神，我们教会有一个连续的一个活动，让执事们还有生命组的小组长，他们可以参加这个训练。 Melalui kelompok-kelompok kecil, 透过这小组， kita melatih diri kita sengaja dan dikondisikan bagaimana kita boleh menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Kristus. 我们有意的训练自己，好让我们每天越来越像耶稣。 Selanjutnya saya mungkin akan membuka pelatihan ini untuk setiap jemaat yang sudah masuk ke dalam kelompok live. Mari kita sama-sama melatih diri kita untuk semakin menjadi saleh, semakin serupa dengan Kristus. 接下来我要把这个训练班
也邀请弟兄姐妹们在生命小组里的弟兄姐妹们可以参加，让我们可以来操练自己，越来越像耶稣。 Mari saudara, kita melatih diri kita untuk menjadi semakin saleh di hadapan Tuhan. 来吧，弟兄姐妹们，我们要在敬虔上操练自己。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. 主，我们为你的话语感谢你。 Tuhan materaikanlah itu di dalam hati dan pikiran kami. 主啊，让你的话语来印证在我们的心， Sehingga kami sungguh-sungguh rela dan rindu untuk menyediakan waktu secara khusus melatih diri kami sedemikian rupa agar kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. 好让我们愿意渴慕来操练我们自己，让我们每天我们所做的可以蒙你喜悦。 Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami. 主啊，我们祷告，求圣灵来帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。